Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita jumpa lagi kali ini. Okey, kali ini kita akan bincangkan tentang co-insurance dalam insurans harta. Okey. Okey, apa dia co-insurance dalam insurans harta? Okey, co-insurance dalam insurans harta adalah perkongsian. Co-insurance maksudnya perkongsian bersama kerugian. Bersama, iaitu kita akan tanggung bersama dengan syarikat insurans dan juga pemegang polisi. Okey, siapa pemegang polisi? Kita lah yang beli insurans tu, kita pemegang polisi. So kita kongsi sama-sama kerugian yang kita tanggung itu dengan syarikat insurans. Okey. Okey. Fasal co-insurance dalam insurans harta. Okey, apa itu fasal? Fasal ni apa? Okey, kita tengok dalam buku teks dia cakap. Okey, fasal ni adalah bahagian daripada bab dalam undang-undang. So, adalah bahagian dalam bab undang-undang. Pemegang polisi dikehendaki menginsurenskan hartanya pada suatu jumlah tertentu berdasarkan peratusan co-insurance yang telah ditetapkan oleh syarikat insurans daripada nilai boleh insurans harta tersebut. Sekiranya peruntukan co-insurance itu tidak dipenuhi, pemegang polisi perlu menanggung sebahagian daripada kerugian bersama-sama syarikat insurans. Okey, ayat mudah dia. Okey, syarikat insurans akan menetapkan satu jumlah ataupun peratusan co-insurance. Kemudian berdasarkan nilai boleh insurans harta. Okey, apa itu nilai boleh insurans harta? Okey, tengok sini ya. Nilai boleh insurans harta ialah nilai sebenar aset. Okey, kalau rumah, okey, berapakah nilai sebenar rumah kita tu? Okey, kos penggantian aset ataupun nilai lain yang dinyatakan dalam fasa penilaian polisi insurans. Okey, so nilai boleh insurans harta ni adalah nilai ataupun harga rumah kamu tu lah. Kalau rumah lah. Okey, dan jika kita tak bayar mengikut apa yang diperuntukkan oleh co-insurance ni, kita tidak penuhi, so kita akan menanggung sebahagian daripada kerugian bersama-sama syarikat insurans. Okey, so kat sini keyword dia nanti syarikat insurans akan tetapkan peratusan. So kalau kita kena ikut peratusan yang ditetapkan. Kalau kita kurang daripada peratusan, kita tak ikut peratusan ni, so kita akan tanggung sebahagian daripada kerugian bersama-sama dengan syarikat insurans. Okey, kita tengok Okey, macam mana pengiraan dia? Okey, pengiraannya first kita kena tahu dulu jumlah insurans yang kita harus beli. Okey, peratusan ni akan ditentukan oleh syarikat insurans. Okay, peratusan ni akan ditentukan oleh syarikat insurans. Adakah berapa persen? 80% ke 50% ke? Okey, dia akan tentukan. Okey, dan darab dengan nilai boleh insurans harta. Ini nilai rumah kita, selalunya rumah lah. Nilai harga rumah kita 200,000 ke 300,000 ke. Okey, dan dia juga ada tiga situasi dekat sini. Okey, first, yang pertama, jika nilai yang diinsurансkan tu sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, maksudnya kita bayar itu ikut jumlah insurans yang kita harus beli. Samalah nilai dia sama dengan yang atas ni. Kita kira kat atas ni nilai kita bayar sama. Oh, tapi kalau kita tiba-tiba kita putuskan kata saya nak bayar sikit je lah, tak nak bayar sama macam ni. So ini cara nak kira dia. Boleh, ini cara kita nak kira dia. Ini kalau kita bayar sedikit. Dan yang ketiga, kalau kita mengalami kerugian menyeluruh, so ini cara dia. Jumlah insurans yang telah dibeli tolak dengan deductible. Okey, so kat sini yang paling yang complicated sikit, yang kedua ni lah, kita bayar kurang daripada jumlah yang patut kita bayar. So ini dia punya jalan kira dia. Panjang sikit kita mencari bahagian dia kat sini. Okey, kita tengok next. Kita tengok contoh 6. Kita rujuk buku teks contoh 6 muka surat 88. Okey, boleh tengok. So kat sana ada pengiraan dia. So saya akan cuba buat lebih mudah supaya kamu senang faham. Okey, saya baca sebentar lalu. Encik Ismail ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Okey, insurans kebakaran. Nilai boleh insurans rumah itu. Okey, nilai boleh insurans. Okey, maksudnya
harga rumah tu adalah RM350,000 Malaysia. Okey, polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai peruntukan co-insurance yang untuk menginsurансkan 80%. Okey, ini benda yang penting. 80% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible RM200. Okey, ini maklumat-maklumat dia. Okey, hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail bagi rumahnya itu. Okey, kita buat A dahulu. Okey, ingat balik dia punya dia punya maklumat dekat sini. Nilai boleh insurans rumah tu RM350,000. Okey, peratus co-insurance 80%, 80% dan deductible RM2,000. Tersasul lagi cikgu ni. Okey, next. Kita tengok, kita buat A dulu. Okey, A senang je. Ambil peratusan, darab dengan nilai boleh insurans. Okey, A dia nak apa? Okey, A dia nak, saya kecilkan sikit ni. Okey, A dia nak hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail. Okey, jumlah insurans, ingat kita guna yang ni saja. Rumus ini saja. Okey, saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini. So, peratusan ke co-insurance kita tahu dah kat sini 80%. Kita tulis kat sini 80% sama dengan 80 per dengan 100 kan. Okey, darabkan dengan nilai boleh insurans harta. Nilai boleh insurans harta adalah ini. RM350,000. RM350,000. Okey. So, ambil kamu punya calculator. Okay, kita tekan. Okey, cikgu sebut macam nak tekan. Tekan 80 bahagi 100 ataupun per dengan 100. Darabkan dengan 350,000. Okey, berapa dapat situ? Siapa dapat rasa macam cikgu? RM280,000. So, dapat RM RM280,000. So, inilah jumlah insurans yang harus dibeli. Harus dibeli. Kalau dia bayar sikit, kalau dia insurans sedikit, jadi kita kena guna pengiraan yang kedua tadi, yang situasi yang kedua tadi. Okey, ni yang A. A dah settle. Kita tengok yang B. Okey, B1. Rumah Encik Ismail telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya adalah RM25,000. Okey, ini dia kerugian sebanyak RM25,000. Okey, hitung bayaran pampasan yang akan diterima Encik Ismail jika dia menginsurans rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibeli. Dia insuraskan penuh. Dia ikut tadilah, dia ikut yang A tadi. So, kalau yang A tadi, yang ni nilai yang diinsuraskan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, so bayaran pampasan dia senang je. Kita ambil jumlah kerugian, tolak dengan deductible sahaja. Boleh. Okey, so kita ambil lah jumlah kerugian RM25,000. So kita ambil RM25,000. Tolak dengan deductible. Deductible tadi berapa? RM2,000 kan? Nak tengok balik. Deductible RM2,000. So kita tolak dengan RM2,000. Tolak dengan RM2,000. So berapa jadi? RM23,000. RM23,000. So nilai pampasan yang dia dapat adalah RM23,000. Nampak banyak kan pampasan yang dapat kalau dia bayar penuh. Okey, sekiranya dia bayar dengan jumlah RM150,000 sahaja. Okey, kurang. Dia kurang daripada jumlah yang sepatutnya dia bayar. Jumlah yang sepatutnya dia bayar tadi, apa? Ni RM280,000. Tapi dia hanya bayar sekarang RM150,000 sahaja. RM150,000 sahaja. Jadi hitung nilai penalti co-insurance. Okey, apa nilai penalti co-insurance? Okey, nanti kita tengok. Okey, kita kira dulu. Okey, sebabkan dia bayar sikit, kita tengok jumlah insurans yang telah dibeli. Okey, ini insurans dia yang beli RM150,000. Kita bahagikan
Sorry, tak cantik. Kita bahagikan dengan 280,000. Kemudian kita darab dengan jumlah kerugian. Jumlah kerugian tadi berapa? 25,000. 25,000. Okey, kemudian kita tolak dengan deductible. Deductible 2,000. Deductible 2,000. Okey, sama dengan. Okey, kemudian kita kira ni. Kita kira satu bahagi dulu lah. Kita kira yang ini dulu. Kita kira yang ini dulu. Kita kira yang ni dulu. Okey, berapa nilai ni? Kita tekan calculator. Okey, cikgu ajar macam mana nak kira. Tekan 150,000 bahagi dengan 280,000 darabkan dengan 25,000. Okey, akan dapat 1392.86 saya bundarkan. Okay, kemudian tolak dengan 2,000. Jadi kita tolak 2,000. Saya ingat saya tulis. Okey, kemudian kita tolak. Answer tolak dengan 2,000. Dapatlah 11 ataupun RM, sebab dah final ni kan, RM 11,392.86. Okey, yang ni adalah bayaran pampasan yang dia akan dapat. Okey, nampak tak beza? Kalau dia bayar penuh dapat pampasan 23,000, tapi sebab dia bayar sikit, so dapat pampasan 11,000 saja. RM11,392.86. Boleh. Okey, sekarang kita tengok penalty. Penalty co-insurance. Kat sini. Sama dengan, okey, kita tengok kerugian dia adalah 25,000. So 25,000 kita tolakkan dengan nilai yang mana? Kita tolakkan nilai ni. Ini nilai ni kita ambil nilai yang dalam kita kira dalam kurungan ni. So 13,392 ringgit 86 sen. Okey, berapa dapat? Cuba tolak. Nak kalkulator. 25,000 tolak dengan 13,392.86. So dapat 11,607. So RM 11,607 ringgit 14 sen. Okey, inilah nilai penalty co-insurance. Nilai penalty co-insurance ni apa? Okey, jumlah yang ditanggung oleh pemegang polisi atas kerugian separa yang dialami akibat dia tidak memenuhi peruntukan co-insurance. Dia tak beli insurans sama dengan nilai yang sepatutnya dia patut beli insurans. Okay, so ini adalah nilai penalty co-insurance. Kalau kita jawab soalan C, rumah Encik sebenarnya telah mengalami kerugian menyeluruh. Jika dia menginsurans rumahnya dengan harga 200,000, hitung bayaran pampasan yang diterimanya. Jadi yang ni senang. Kalau kerugian menyeluruh, so ambillah nilai yang diinsurenskan, jumlah diinsurans yang telah dibeli iaitu RM 200,000. Kita tolakkan dengan deductible tadi 2,000. So dapatlah 198,000. Boleh. Okey, letaklah RM kat sini. So dapat RM 158,000. Boleh. Okey, ini yang dia dapat pampasan, bayaran pampasan yang diterimanya. Okey, boleh. So saya harap dapat membantu kamu untuk faham dengan lebih jelas. Okey. Kita cuba batal balik. Okey, nampak ni 80% nilai yang peratus co-insurans yang telah ditetapkan. Okey, sepatutnya kena bayar RM280,000 nilai insurans. Okey, kalau bayar penuh
RM280,000, sudah dapatlah pampasan RM23,000. Tapi masalah yang kedua ni dia bayar sedikit, iaitu RM150,000 sahaja. Jadi nilai yang dia dapat balik pun sedikit, RM11,392.86. Okey, berapa nilai penalty co-insurance? Kita ambil nilai yang kerugian tu tolak dengan yang ini, yang atas ni. Yang atas ni so dapatlah RM11,607.14. Okey, dan seterusnya nilai pampasan kalau dia mengalami kerugian menyeluruh. Okey, ambil sahaja nilai yang diinsurансkan tolak dengan deductible. Ini deductible. Okey, boleh? Saya harap kamu dapat faham dengan lebih jelas. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Harap dapat berjumpa lagi. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.